Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan takziah kepada keluarga almarhum Datuk Ismail Kamus, tuan guru kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tadi jam 12.30. Kalau kita tengok daripada Facebook dan juga WhatsApp yang diedarkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Fokus kita pada pagi ini insya-Allah dalam tajuk kematian yang baik sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil ibrah dan pengajaran apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua dalam kehidupan yang telah kita jalani selama ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jadi kita menghadapi satu detik kematian pasti akan berlaku pada setiap diri manusia, termasuklah saya yang bercakap pada pagi ini. Alhamdulillah, kita tengok apa maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan kita akan ceritakan dan kita akan bongkarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab misteri alam, kitab kematian alam akhirat itu, lebih hampir 1000 muka surat lebih yang ditulis oleh beliau dan telah pun diterjemahkan kepada kita semua. Saya mengajar di Masjid Muhammad Al-Fatih pada setiap Selasa minggu yang ke-2. Alhamdulillah, tapi bau berapa muka surat bau. Sebabnya panjang, kan, setiap satu huraian itu seronok untuk kita bahaskan tentang kematian tadi. Dan juga saya telah mengkhatamkan kitab Misteri Alam Kubur yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani di Masjid An-Nur, Ulu Kinta. Sekarang kita mengaji kitab yang baru, dan tentang malam pertama di alam akhir, malam pertama dalam alam kubur. Kitab itu masih diperbahaskan, dibincangkan dan dikuliahkan dalam siri kuliah saya di surau Cepok Indah. Waalaikumsalam semua. So, pada pagi ini kita ambil satu ayat Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana saya bacakan tadi, berkenaan dengan kematian. Kita mendapat berita sedih, dan di Batu Gajah ni pun cuacanya pun agak redup saja, kan. Bumi menitiskan, langit menitiskan air mata. Itu ayat kalam yang kita boleh sebutkan perginya seorang ulama, perginya ulama-ulama yang besar ini, murabbi ummah ini. Kita walaupun setengah daripada kita ini hanya mendengar kasetnya, hanya mendengar ceramah daripada YouTube dan sebagainya, tapi bagi siapa yang pernah berhadapan, pernah bersama dengannya, insya-Allah pasti akan mengingat kenangan tersebut. Begitulah kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita didambarkan menjadi murabbi ummah, menjadi pembimbing umat
menjadi pembimbing masyarakat, menjadi pendakwah kepada masyarakat, menjadi ustaz dan ustazah kepada masyarakat. Kita jalankan seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meninggalkan ribuan murid, ribuan jemaah kita, pastinya akan ada doa daripada Allah akan ada doa daripada kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang mendoakan itu dan roh yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dirahmati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi mereka yang menyebarkan risalah Islam ini, lagilah kepentingannya yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendakwahnya. Nanti kita tengok ada di antara kematian-kematian yang apa yang akan saya sebutkan dalam siri kuliah pada pagi ini, kan. Semalam saya tak mampu tuan-tuan balik, walaupun sampai di sini pukul 6 sampai di Batu Gajah, tapi tak larat lah malam tu, tak lalu lah untuk menyampaikan kuliah, letih sangat lah. Alhamdulillah kita sambung pada pagi ini, dan saya sebut tadi pada awal kuliah saya tadi, kita mendapat satu berita yang sedih, kan. Kematian guru kita, murabbi ummah, Datuk Ismail Kamus. Dan saya akan bacakan, tadi saya dah bacalah firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ni ayat 185, kan, berkenaan dengan kematian ini. So saya akan terangkan sedikit dan kita akan kongsikan sama-sama pada pagi yang berkat dan mulia ini, iaitu pagi Jumaat. Jangan lupa juga kita berselawat ke atas Nabi SAW, kerana Nabi SAW bawa rahmat kepada kita semua, petunjuk juga rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Baik, maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Maksudnya setiap yang hidup dia pasti akan merasai kematian. Kita ni juga, wallahu alam, bila tempohnya sampai satu masa kita akan dijemput oleh Allah Taala. Kalau orang dulu kata sampai hukum, bila sampai hukum tu fahamlah kalau orang dulu lah. Kalau ada yang orang kampung ni dia nyembang, dah sampai hukum start katanya, kan. Bila sampai hukum tu kita faham tu. Maksud hukum tu bukan hukum balik, maksudnya hukum tu dah sampai, dah Allah Taala jemput dia bertemu kematiannya. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disimpankan pahalamu. Pada hari kiamat besoklah baru Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan pahala-pahala kita ni, akan diberikan kepada kita kembali. Barang siapa jauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Siapa-siapa man zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa-siapa yang apa ni kata Allah Taala, sarang siapa dijauhkan daripada api neraka, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Kemudian kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang diperdayakan. Kehidupan kita dekat dunia ini hanyalah fata morgana, sementara, kan. Kita dibimbang-bimbangkan dengan dunia, sedangkan rezeki kita telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dibimbangkan, kita ditakutkan dengan perkara-perkara yang mungkin boleh yang kita rasa itu perkara yang akan merugikan kita, sedangkan rezeki kita, kehidupan kita ini semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita ambillah berkat pada, saya kata tadi, pada hari Jumaat yang berkat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun telah memasuki fasa yang kedua dalam bulan Ramadan, kan. Fasa yang mana lepas ni dia akan ada kunut dalam dalam witir, kan. Ini kalau mazhab lain dia dah awal-awal kita ada kunut dah, tapi kita dalam mazhab Syafi'i dia kira pada 16 malam yang ke-16 untuk kita baca doa kunut sehinggalah sehingga berakhirnya tarawih itu, kan, pada witir kita itu. Apa lagi kata Allah? Dan Allah Ta'ala katakan, ingatkan kepada kita, kamu pasti akan diuji terhadap harta dan diri kamu. Kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap harta-harta yang kita dapat ini, dan juga kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri kita sendiri. Sama ada kita ini menjadi orang yang lalai, atau orang yang leka,
atau orang yang tak pernah mengingatkan diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Jangan jadi sebab binatang pun ada peraturannya. Kalau manusia lebih tidak ada peraturannya, maka lebih teruk daripada binatang lagi. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengoklah dalam neraka itu siapa yang dipenuhi, iaitu manusia-manusia dan juga jin-jin yang dipenuhi oleh Allah dalam neraka itu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bagi mereka ada mata, tapi mereka tak nak tengok dengan mata yang diberi oleh Allah Ta'ala. Mereka ada telinga, tapi jauh daripada pendengaran untuk kebaikan diri mereka sendiri. Mereka ada hati, tapi hati mereka keras, tak nak taat kepada Allah Ta'ala, maka menjadikan dirinya itu akibat buruk di akhirat nanti. Ini kita kena faham. Dan juga kamu pasti akan mendengar daripada orang yang diberi kitab sebelum kamu dan daripada orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Kamu pasti, kita ni pasti akan mendengar dari apa yang diberi pengajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi kitab-kitab yang terdahulu dan Al-Quran yang ada pada pegangan kita pada hari ini, tentang orang yang bersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gangguan-gangguan yang berlaku. Kan kita tengoklah, kalau kita tengok di atas muka bumi ini banyak benar gangguan yang berlaku, kan. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kita ini kena bersabar di atas ujian yang diberi oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, dan kita juga patut bertakwa. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya itulah yang lebih utama, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sedikit perbahasan daripada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 185 yang akan dan telah saya terangkan sedikit tentang penafsirannya, tentang makna tadi, kan. Kenapa ada hidup, kenapa ada mati? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana Allah Taala nak uji kita tentang kehidupan dan juga tentang kematian. Allah menguji kita ketika mana kita hidup di atas muka bumi ini, daripada kita mungkin dulu susah, datang seorang, dibesarkan oleh mak bapak kita, kemudian kita pun balik. Selepas kita balik, kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Islam ini kalau kita orang Islam. Kemudian selepas daripada itu, kita dah tertanggungjawabkan, kita dah kenal Allah, dah kenal Rasul, maka kita diwajibkan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang bukannya lama, tuan-tuan. Semayang ni kalau kita kira dalam 2 jam setengah saja, ataupun 2 jam suku saja, 5 waktu sehari semalam itu. Yang lebih daripada itu apa? Yang lebih daripada itu ialah makan, minum, dan lebih banyak yang kita lakukan ialah tidur. Itu lama. Tengok ya, semayang 2 jam suku saja, tidurnya paling kurang bagi orang dewasa 5 ke 6 jam. Bayangkan, semayang tadi 2 jam saja, 2 jam suku, tapi tidurnya 5 ke 6 jam. Panjangnya tidur yang tadi, kan. Kalikan, kalau kita darabkan, kalikan dengan Allahumma salli ala Muhammad, kita kalikan dengan umur kita yang hidup, kalikan dengan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mana banyak, kan. Nombor 1 tidurlah, nombor 2-nya apa? Makan, nombor 3-nya ibadat. Tak banyak ibadat. Bukan kita rajin bangun tiap-tiap malam, bukan kita rajin nak buat sembahyang tahajud, kan, tiap-tiap malam, bukan kita rajin nak buat tahajud yang seperti mana saya sebut kemarin, kan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, kan. Saya pun belum mencapai lagi tahap yang apa yang kita nak lakukan, yang saya bacakan kemarin. Nabi baca solat qiyam Nabi ni 10 ayat surah Baqarah, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, sebanyak 10 rakaat. Macam mana kita nak buat? Kita kali saja, kan. Mampu tak? Mungkin tak mampu. Setakat ni yang kita baca hanya 3-4 ayat saja, kan. Ataupun ada orang yang mengkhatamkan setiap malam 1 juzuk Al-Quran, kan. Ada tadi tanya, boleh ke Ustaz kalau kita tengok Al-Quran ni dengan kita hafal? Okey, hafal tu bagus,
Kita teruskan dengan bacaan penghafalan kita kalau kita semayang. Tapi kalau andai kata kita ada sangkut, andai kata kita nak baca juga Quran, adakah dibolehkan? Walaupun ulama-ulama salaf yang keras, ada sebagainya mengatakan makruh untuk bila kita membaca Al-Quran berdasarkan mashaf, dia kata ada sebagainya mengatakan makruh, kan? Tapi ada juga sebahagian khilaf yang mengatakan dibolehkan. Dibolehkan kita buka dan kita tengok. Kerana apa? Kerana cintanya kita, kata dia. Ini kata ulama yang duduk di pertengahannya. Kata ulama-ulama ini, perbahasan mereka ni tentang Al-Quran, kerana kita mencintai ayat Quran tu dan kita teringin nak baca seperti mana orang yang menghafaz Al-Quran, sedangkan kita tidak mampu menghafalnya, maka dia diharuskan untuk membukanya. Itu situ dah ada khilaf, tuan-tuan. Tak payah pening-pening kepala, tak payah kita bincang panjang-panjang. Itu tentang kalau kita nak buka mushaf dan sebagainya, kan. Ini saya sebut tentang kematian. Allah Ta'ala menguji kita. Ujian lagi daripada Allah Ta'ala. Kemudian mati juga ada ujian. Dalam kubur, kita duduk dalam kubur. Berapa ramai orang yang duduk dalam kubur ini, yang mana tak boleh balik dah di atas muka bumi ni, nak menceritakan tentang apa dia kematian, bagaimana duduk dalam kubur, aman ke, tak aman ke, seronok ke, tak seronok dalam kubur. Sana telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Ya tuan-tuan. So pada pagi yang berkat ini, hari Jumaat ini, kita baca juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran, cerita tentang bagaimana kematian husnul khatimah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berupa syaratnya, dan juga apa digambarkan oleh Allah Ta'ala tentang husnul khatimah bila mana kita mati dalam keadaan kita sebagai seorang Islam. Kita mati ni dalam keadaan seorang Islam. Ini perlu kita lihat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya, iaitu kita menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Allah Taala tidak akan ampunkan dosa orang, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa yang lain daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pentingnya, nanti kita tengok kat sini, kan, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, yang kita dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana orang ini dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, pada hari ini, pada waktu ini, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Jangan menyengutukan dia, dan akan mengampun dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tempat kerja boleh dengar, Mas. Alhamdulillah, panjang-panjangkan jugalah, kan, kepada mereka-mereka yang dengar tu. Apa ni je, kan, tag je, Muhammad Ali Sabri. Saya tak ada ustaz, kita pakai Muhammad Ali Sabri je, kan. Tengoklah. Ada sahabat-sahabat kita, Ustaz Fatah Zakaria. Mudah-mudahan kita kongsi sama-sama ilmu pada pagi yang berkat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi perkongsian kita ini. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa yang syirik, iaitu mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah pun melakukan dosa besar. Ini kata Allah dalam surah Al-Nisa ayat 48. Antara tanda-tanda husnul khatimah ialah sesiapa yang sempat melafazkan kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayatkan daripada Abu Daud bahawa Rasulullah SAW sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, perkataan yang diucapkannya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya dia akan memasuki syurga.
Hadis riwayat Abu Daud 3316. Waalaikumsalam Muhammad Kasim Gulamdin. Waalaikumsalam kepada semua yang berada dalam wal ustaz ni. Dan pagi ni tajuk dia ialah mengingati kematian. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Bersempena dengan permergian almarhum guru kita, merabbi ummah kita, iaitu Datuk Ismail Kamus yang kita sayangi. Dia tak sama tuan-tuan kalau masa bukan PKP dulu, insya-Allah lah menderu dah kita ziarah rumah dia. Tapi masa PKP ni kita jadi apa, tak boleh nak keluar, tak boleh nak kita tak boleh nak merentas negeri dan sebagainya. Maka insya-Allah Allah Taala beri kepada kita ni satu benda kebaikan yang kita boleh menyambungkan. Itu saya ingat ceramah dia. Dia kata ceramah Datuk Ismail Kamus ni, almarhum ni, dia kata apa? Kita jangan ingat masa mati besok lah baru nak dihadiahkan. Kan masa hidup ni lah kita baca Quran, kita bangkit malam, kita buat qiyamul lail, kita bersedekah, dia kabur. Jangan bila mati besok harta yang kita tinggal tu nak suruh orang buat. Orang masjid nunggu je kan. Tak ada orang mati ke hari ni nak buat tahlil tuan-tuan. Itu khabar-khabar dia, kata cerita dia. Sedap ceramah dia kan. Satu lagi yang kita tak boleh lupa tentang almarhum ni ialah saya tak payah rujuk dah mana-mana rujukan sebab bapak saya dah kamus dah. Itu yang kita tak pernah lupa. Saya ingat lagi kawan saya ni alhamdulillah lah yang saya balik daripada luar negara dulu. Saya adalah lebih kurang 10 orang kawan-kawan kita yang berpecah dah, balik ke Kelantan, balik dah ada yang dah pergi yang balik dah negeri, balik ke Kelantan yang ada di Ipoh lah. Ada sebahagian daripada kawan-kawan kita ni yang tak pernah dengar ceramah dia. So saya kata jom kita pergi dengar ceramah dia. Bawalah dia ceramah di masjid ini kebaikan kan, sampai dakwah. Itu kita kena penting tu. Bawa jugalah. Okey, insya-Allah Ustaz Amir saya akan kongsikan nanti ujung nanti tentang kaifiat sembahyang ghaib ya, tentang sembahyang ghaib. Sebab sembahyang hadiah ni dia ada khilaf kan. Wallahu a'lam ada yang kata sembahyang ghaib, sembahyang ni, ada yang kata sembahyang hadiah tu macam ni. Ada dalam buku 75 solat sunat tu ada. Tapi saya lebih kepada solat ghaib kan, yang kita akan bincang insya-Allah. Ridwan bin Nurdin, waalaikumsalam. Okey, kita insya-Allah kita akan nanti di ujung nanti kita akan bincang, dan saya akan bagi satu ayat tentang dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga doa mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Okey, tadi saya nak bawa cerita tadi. Kawan saya tadi ni tuan-tuan, kita pernah dengar ceramah ni kan. Bila Datuk sebut ni, almarhum sebut cerita pasal saya tak payah buat rujukan lah sebab bapak saya dah kamus dah. Kan. Itu terangkat-rangkat kakinya bila gelak tuan-tuan. Allahu akbar. Dia kata ini apa orangnya ustaz ya. Itu apa orangnya, tengok ilmu yang disampaikan kepada kita, walaupun sambil bersahaja, saya kata walaupun kita dengar tu, tapi banyak perkara-perkara yang mendalam kan. Tapi sekarang ni insya-Allah kan tuan-tuan, sekali-sekali kita boleh dengar lah. Kalau kita rindu suara ini, kita dengar Ustaz Haryanto kan, sahabat saya juga tu kan. Kalau umrah tu jumpa tu seronok tuan-tuan kan. Ustaz Haryanto kita itu pun bagus jugalah kalau kita tengok kan. Ceramah dia pun lebih kurang kan, ada isi-isi sengor-sengornya tu kan, insya-Allah lah. Satu lagi ini yang saya biasa jumpa dekat Mekah ni. Dia pun baru balik je. Kalau saya dia baru balik 2 tahun ni. Anak saudara kepada Datuk Ismail Kamus ni. Tapi suaranya tak samalah macam Datuk Ismail Kamus tu. Cuma ceramahnya ada lebih kurang, meh-mehnya ada, kata orang Perak. Adalah lenggok-lenggoknya tu Datuk kita tu almarhum ada tuan-tuan. Ini kita cerita kebaikan, mudah-mudahan Allah Taala turunkan rahmat. Tadi pun saya baca pagi tadi bila Tok Guru Haji Hadi datang ke rumah menziarahi, hujan turun renyah-renyah. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Ada orang yang di kubur, sampai kat kubur, turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya hujan renyah-renyah kawasan tu ya. Ingat ini di antaranya lah almarhum kan, orang yang baik kan, orang mati dalam husnul khatimah. Arwah ayah dulu saya ingat lagi bila jenazahnya nak dibawa keluar daripada rumah kan, maka turun hujan. Ingat lagi masa tu saya pun baru lagi habis Quran
baru khatam Al-Quran, hafiz Quran baru khatam, kan, dia pun cabut meninggal. Sama dengan tok saya, tok dulu, lepas tu baru ayah, kan. Allah memilih mereka-mereka daripada golongan yang terbaik. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam, sihat. InsyaAllah Ustaz sihat. Semalam cuma tak ada live sebab keletihan, kan. Dua, maksudnya dua. Satu lagi dengan persatuan petang semalam 5.30, 6.30, ada dengan persatuan Bumi Putra Perak, negeri Perak ni kita ada buat live setiap hari Khamis. Saya salah seorang daripada yang dijemput untuk panelnya, tapi saya tak sempat semalam. Baru balik daripada Kuala Lumpur semalam pun dah letih, kan, sampai pukul 5 lebih, dekat pukul 6 dah. Lepas tu malam tadi pun ingatkan nak buat, tak mampu tuan-tuan. InsyaAllah lah kita kongsi pagi ni tentang tajuk kematian. Yang baru menonton ni, apa tajuknya pagi ni Ustaz? Tentang kematian, insyaAllah. Tadi saya dah sebut dah bagaimana kematian-kematian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tentang husnul khatimah. Yang pertama tadi, tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua ini, orang yang akhir kalam dia la ilaha illallah, kata Nabi SAW, dakhala jannah, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dah Datuk Ismail kamu pernah sebut, kan. Jangan bila mati baru nak dibagikan Al-Quran, bila mati baru nak dibacakan Quran, bila mati baru nak dihadiahkan. Tu dia kata di Kuala Lumpur lah. Saya ingat lagi betul lah tu, apa yang dia cerita tu, itulah yang berlaku pada mana-mana tempat pun tuan-tuan, kan. Orang kaya mati katanya. Mati ni pula bila bagi doa, kan. Bila berdoa tu, berdoa yang akhir tu, bila imam tu doa, kita pun angkat tangan. Bila kita angkat tangan tu, masa itulah dia sibuk bagi duit. Dia sibuk bagi duit. Amin ya rabbal alamin, cahaya aman bahagia. Dia sibuk nak bagi duit. Orang yang mati tu kaya. Dia pun kata RM1 aja katanya. Tuan-tuan, saya ingatlah masa saya bertugas di Kampung Gajah tu. Dia mah geng-geng yang seloroh orang saya ni selalu tanya, Ustaz, berapa Ustaz dapat? Ni kan. Ustaz dapat berapa? Terus saya tanya dia, kamu dapat berapa? Kamu RM2 je Ustaz, tanya kan. Tak apalah, Ustaz berapa? Saya RM10. Saya kata, oi banyak tu, tanya kan. Sebab saya imam. Dia kata, kalau nak banyak jadi imam. Dia kata, idak lah katanya. Kalau idak lah dapat RM2. Saya kata, kat 5 kan. Ada bergaduh tuan-tuan. Ingat lagi, pernah bergaduh sebab apa? Tak dapatkan plakat. Inilah Allahu Akbar. Diingatkan jemaah tu dalam 50-60 orang. Disediakannya kain plakat tu 40-50 orang saja. Rupa-rupanya datang dekat 100 orang, penuh separuh masjid. Bila datang suku masjid dah penuh, kain plakat tu tak cukup. Ada yang merungut, aku tak dapat pun katanya kan. Saya kata, nak ke kain plakat ni? Kalau nak saya bagi je, kan. Itu ustaz punya katanya, tapi tak patut tak bagi ke kema ni. Tuan-tuan, bayangkan. Inilah hidup pun kita nampak dekat situ kan. Ada sebahagian daripada, tapi kita tak kata siapa-siapa pun, kan. Alhamdulillah, daripada dah pindah ke Kulim. Ya, di Masjid Anwar sekarang dah pindah ke Kulim. Gani Cik lah, alhamdulillah kita dapat lagi kuliah dengar live. InsyaAllah setiap hari ada, kan. Pukul 9.30 sampai 10.30 pagi. Kalau tak ada, saya buat malam, insyaAllah. Saya akan tulis dalam Facebook saya tu. Alhamdulillah lah hari ni dengar kan kuliah. Itu saya kata, itu di antaranya. Adakah kita dah mati, kan? Kita yang baca Yasin malam Jumaat, kita yang bagi tahlil tu, kita yang bagi hadiah apa semua ni, untuk bantuan saja, membantu saja tuan-tuan. Tapi untuk persiapan diri kita, so kita kena buat. Kan? Selalulah kita ucap, lidah kita selalu ucap la ilaha illallah. Sebab tu dalam kitab hadis ni, dalam kitab yang disyarahkan oleh para ulama ni, sampai ada sebagian, sampai ada disebutkan malaikat ni menilik di ujung lidah dia, ada tak? Kalau tak ada di ujung lidah dia la ilaha illallah ni, ada tak di langit-langitnya kalimah terlekat la ilaha illallah? Andai kata ada terlekat kalimah la ilaha illallah, orang ini dakhul jannah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam kitab perbahasan kita bacakan, pernah kita bacakan dalam kitab-kitab mengingati tentang kematian ini tuan-tuan. Yang ketiga, iaitu mati pada hari Jumaat. Di antara tanda-tanda kematian itu dan masa serta keadaannya, mati pada hari atau malam Jumaat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidak ada orang Islam yang meninggal dunia. Orang Islam ni tak ada yang mati pada hari atau malam Jumaat.
pada hari atau malam Jumaat, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan melindunginya daripada fitnah kubur. Orang yang mati pada hari Jumaat dan malam Jumaat, kan? Maka dia terselamat daripada fitnah kubur. Ada juga anak-anak saya pun nak tanya baru ni, Abi, betul ke kalau orang mati pada bulan puasa ni dia tak kena azab apa semua-semua? Dia kata kan. Saya kata kena, kalau orang yang kena azab tu tetap dia kena azab. Tapi ada sebahagian ulama kita kata ada sebahagian ulama kita kata waktu bulan Ramadan ni berehat. Adakah malaikat rehat, tuan? Wallahu a'lam. Kita tak sebut gitu. Tapi ilmu yang disampaikan kepada kita begitu. Kan, kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama, para salafus salih, para ulama dahulu, dia menceritakan kepada kita begitu. Kita ambil dulu, kan. Kita tidak menyandarkan dengan sesuatu hadis Nabi SAW, tapi kita sandarkan dengan ulama. Ulama tu ambil di mana? Dia mesti adalah dia punya pengajian, dia mestilah dia tahu apa yang dipelajarinya dan sampaikan kepada kita, kan. Dia bukan tak ada guru dia ada guru dia, kan. Tapi kadang-kadang kita itu tidak dibukukan kepada kita, ataupun ada hadis Nabi SAW yang menceritakan satu-satu perkara tapi tidak disanadkan, tidak disampaikan. Banyak dalam buku-buku Melayu, kan, buku-buku ulama-ulama Nusantara ni yang perlu kita hari ni tahqiq kembali, kan. Kita tengok macam saya lah, tu saya khabar saya buat buku Bahrul Mazi. Bukan senang, tuan-tuan. Bahrul Wafi, bukan Bahrul Mazi. Bahrul Wafi tu bukan senang, itu baru bab haji, kan. Itu pun dah terhenti dah, dekat seminggu dah terhenti. Sayangnya, kan. Baru ada 10 muka surat baru. Tapi sebab baris-baris perkataan-perkataan tu kita nak baca tu bukan senang. Ini kata ulama terdahulu. Okey. Dia sebut di sini iaitu orang yang meninggal pada dunia pada hari atau malam Jumaat. Dah nampak dah, kan? Kan husnul khatimahnya, masa dan tempatnya pun kita nampak dah. Kalau tok guru kita tadi yang kita sebut tadi tu, kita nampak dah. Hari ni hari apa? Malam tadi dia meninggal. Pagi Jumaat. 12.30 tu dah masuk dah hari Jumaat, sebab jam bagi waktu orang pergi haji ni dan waktu Islam ini iaitu bermula pada waktu maghrib dan pertengahan malamnya. Dia bukan pukul 12 tengah malam. Tu kita kena faham. Kita ni faham pukul 12 tengah malam itu waktu orang putih. Kita khabar gitu. Tapi waktu orang Islam, waktu jam dalam Islam ni ialah 11.43 atau 11.45. Dah masuk dah waktu hari berikutnya, begitu. Sebab tu tengok, malam tadi malam apa? Malam Jumaat ni, kan. Malam Jumaat dah masuk maghrib tu. Dah masuk dah malam Jumaat. Tapi belum masuk lagi hari Jumaat. Saya dah sebut dah itu hari perbahasan tentang kelebihan kita berselawat, kelebihan kita berdoa pada hari Jumaat. Kita ambil kesempatan masa 1 jam sebelum berakhirnya hari Jumaat, itu doa yang mustajab. Dan pagi ni juga kita sambung lagi pada hari Jumaat ini, iaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, iaitu pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Dia akan terselamat daripada fitnah kubur. Kemudian mengucap 2 kalimah syahadah, seperti mana saya sebutkan tadi, kita telah pun bahaskan. Yang seterusnya, yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan berpeluh dahinya. Dahi ni berpeluh. Allahu Akbar. Tu saya khabar. Ni sepupu orang rumah, dia meninggal beberapa bulan yang lepas lah. Allahu Rabbi, Allah yang mengetahuinya, tuan-tuan. Kalau kita tengok dari sudut orangnya tu, kan, memang jauh lah kalau kita nak kata rahmat Allah Ta'ala tu. Tapi akhir kehidupan kita ini Allah yang menentukan kepada kita. Kenapa? Adakah saya kata sepupu? Bukan. Kadang-kadang kita tengok manusia ni, kalau kita tengok daripada sudut mata kasar kita ni, dia ni memanglah tak ada can lah. Kita khabarkan, tak ada can. Kita ni mungkin ada can, kepiah tak pernah tanggil, jubah tak pernah lekang. Itu kita. Rupa-rupanya kita yang tak ada can. Dia ada can. Sebab apa? Ni hati tadi ni, kepiah ni dengan ni riak rupanya, kan, ujub dalam diri kita. Sebab itulah kita tengok di sana orang tadi ni, kan, dia kata berpeluh dahi, senyum, tuan-tuan. Sepupu orang rumah meninggal, sepupu saya jugalah, kan. Dia meninggal tu senyum je, Allahu Akbar, kan. Macam tidur je, mata pun rapat-rapat sikit je, kan. Betul, senyum je, Allahu Rabbi. Tengok, kita tengok pun seronoknya, tuan-tuan. Orang sembahyang jenazah ni pun ramai, tuan-tuan. Ini yang perlu kita tengok, kan. Orang yang mendoakan. Sebab apa? Sembahyang jenazah ada doa. Bila doa tu, kan, bila datang dengan doa tu, itulah yang memberi kebajikan-kebaikan, kan, kepada kita. Dia kata mati berpeluh dahi.
Di antara tanda daripada hadis Imam At-Tirmizi, riwayat daripada Imam At-Tirmizi 982 hadis ini, dia kata apa? Tanda kematian bagi seorang mukmin itu ialah dengan berpeluh dahinya. Tanda kematian baik bagi seorang mukmin itu kan, ialah dengan itu ada Ustaz Imam Haji Haji Madli, Haji Mansur ni sahabat lama ni, bertugas haji dulu kan, di Mekah dan juga Madinah kan. Okey, alhamdulillah mereka ada bersama dengan kita. Mudah-mudahanlah kalau ada kesilapan, ada kekurangan Ustaz, tegurkanlah anak murid ni kan. Mudah-mudahan kita kongsi sama-sama ilmu ni, kita dapat manfaat insya-Allah. Tadi ada Ustaz Ibrahim Istar pun ada tadi kan, Ustaz Fatah pun ada tadi. Maksudnya kalau kesilapan saya, tegur-tegurlah kita. Tak apa, kita tak ada masalah. Ini daripada Mekah dah baru sampai ni kan. Okey, mudah-mudahanlah kita dapat rahmat daripada Allah. Kampung bahagia Teluk Intan. Itu Muhtazah ni, ini orang belakang rumah je, orang Bombat. Baik, di antara dia iaitu berpeluh dari dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Taala beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hadis daripada Imam At-Tirmizi, kata dia, jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan terhadap hamba-Nya, maka Allah akan menjadikannya sentiasa melakukan amal. Kalau Allah Taala nak hamba dia jadi bagus, jadi baik, jadi orang yang soleh, jadi orang yang mendapat hidayah dan juga taufik daripada Allah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebelum dia mati Allah iringkan dia, jadikan dia melakukan amal-amal yang baik. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, bagaimana dia menjadikan? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dia menjadikannya sentiasa melakukan amal? Ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya. Allah memberi jalan kepada dia, jalan kepada orang tadi ni untuk dia melaksanakan amal-amal yang baik. Dulu tak pernah pergi masjid, tuan-tuan. Tapi hari ni dah pergi masjid kan. Lepas PKP ni, yang duk kabar-kabar masjid tak buka tu, ada orang perli pula. Nanti kalau masjid buka, nanti adakah ramai nak pergi ni? Hari ni kita dengar petang ni kan. InsyaAllah lah ahli majlis muzakarah peringkat kebangsaan mereka berbincang pagi ni berkenaan dengan SOP tentang untuk solat tarawih dan juga solat berjemaah di masjid. Dengar je lah SOP tu kan. Sebenarnya benda ni baik untuk kita semua kan. Kita dapat, itulah kata, paling kurang dapat 2 pahala. Saya dah khabar dah gitu. Yang pertama, kita nak pergi masjid tapi tak dapat nak pergi disebabkan COVID ni. Itu satu pahala. Yang keduanya, kita dapat pahala berjemaah dengan anak-anak kita apa semua kan. Itu juga dikira pahala sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam keadaan soleh lah ni. Amal baik lah ni. Mana tahu 2-3 hari lagi dalam bulan Ramadan ni, bukan saya ngabarkannya kan, dalam bulan Ramadan ni saya cerita je, dapat 2-3 hari ni jadi imam-imam, tiba-tiba sujud-sujud terakhir kita tu, dalam witir kita tu, itulah sujud yang terakhir bagi kita. Mana tahu ataupun kita semayang solat tarawih tu, kemudian ada witir, dalam lepas habis doa apa semua, kita pun malam tu dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala. Kan bagus mati tu. Mati dalam keadaan beramal soleh. Itulah kita kena fikirkan di sana. Ini tak. Kadang-kadang kita benda-benda yang kita tak nampak, inilah yang kita perlu sama-sama kita sebut. Baik. Kemudian dia berasa gembira dan senang hati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nak mati ni, dia rasa seronok nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hati dia yang seronok dan tuan macam mana apa semua. Hari ni bertemulah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya gembira. Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa gembira bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah gembira bertemu dengannya. Siapa yang suka nak bertemu dengan Allah Taala? Bila? Kalau kita dekat dunia ni sebagai contoh, seronok nak semayang. Tadi dah buat duha sebagai contoh. Lepas tu kita nak bercakap dengan Allah Taala, kita baca pula Al-Quran. Kita sedang berdialog dengan Allah Taala. Itu kita fikirkan begitu tuan-tuan. Hari ni kita kerja kan. Sebahagian daripada kita ni dah bekerja balik. Sambil-sambil kerja tu boleh jugalah. Kita solat duha sebagai contoh, dan kita berdoa pada Allah Ta'ala. Itu orang yang nak bertemu, orang yang suka untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan
maka Allah gembira bertemu dengannya. Dan barang siapa yang merasa berat bertemu dengan Allah, Allahu Akbar. Nak semayang ni berat benar rasanya kan. Kan nak buat tarawih ni, wish banyak benar rakaatnya. Nak baca Quran ni kan banyak benar juzuknya, kan muka suratnya dia mengkhabar boleh satu hari satu juzuk. Allahu Akbar. Awak nak membacakan semua semuka pun dekat 10 minit sebagai contoh lah kan, pun tak apa, itu usaha kita, usaha kita untuk satu amal yang baik, dan kita nak bercakap dengan Allah Ta'ala, nak berdialog dengan Allah Ta'ala, itu satu usaha yang baik. Apatah lagi orang tu dah faham lah makna dia tadabbur Al-Quran dan sebagainya, tengok tafsir apa semua. Allahu Akbar, hati dia seronok tuan-tuan. Tu disebut dalam kitab ni, dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, hadis yang 2685. Dan barang siapa yang berasa berat bertemu dengan Allah, maka Allah juga merasa berat untuk bertemu dengannya. Allah pun tak berapa nak bertemu dengan orang tadi kerana dia rasa berat. Kemudian meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan perut, sakit perut. Barang siapa yang mati, waman mata min fil batni fahuwa syahidun, daripada penyakit berkaitan dengan perutnya, dengan batni, perut dia, maka dia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Meninggal dunia dalam keadaan lemas, tenggelam, jatuh bangunan dan syahid, dan juga syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Apa dia kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari ni, hadis 652 ni, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang mati syahid itu ada 5, iaitu orang yang meninggal kerana penyakit taun, itu yang pertama. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, tenggelam. Maksudnya jatuh di laut ke, sungai ke, jatuh perigi ke, tenggelam tentu. Kan? Penyakit taun. Penyakit sakit perut. Orang yang jatuh. Yang keempat, orang yang jatuh daripada bangunan. Bukan bunuh diri ya. Dia tengah buat, contohnya dia buat binaan, apa dia membina rumah, apa semua, tiba-tiba dia jatuh, jatuh tu dia meninggal tuan-tuan. Itu di antara syahid. Kan? Dia kata fahuwa syahid, iaitu orang tu dapat syahid. Itu yang keempat, iaitu orang jatuh daripada bangunan. Tapi macam kita tengok baru ni kan, yang 5 sekeluarga gantung diri tu, tu tak ada dah dapat. Kalau dia Muslim Islam, nanya dia mati tu dalam keadaan dia mati apa, itulah kena tengok tuan-tuan. Atau sama ada dia jatuh daripada bangunan atau tebing yang tinggi. Maksudnya jatuh ke laut ke apa, tenggelam di laut ke apa semua. Ini dia. Dan jatuh daripada tebing yang tinggi, kan, jatuh, mati dia, syahid dia. Dan syahid dengan Allah Subhanahu wa taala itu memanglah kita pun tahu dah, tak payah kita bahas dah panjang kan, orang yang mati syahid ini, iaitu fi sabilillah, dia berjuang berjalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas muka bumi ini, iaitu dia berjuang di atas perjuangan Islamnya, lalu dia mati. Kan, lalu dia mati itu dikira mati sebagai mati syahid. Itu yang berlumba-lumba para sahabat ridwanullah ajma'in dulu, berlumba-lumba untuk mati syahid. Masuk perang Badar, masuk perang Uhud, perang Khandaq, perang macam-macam perang-perang yang di Taif dan sebagainya. Mereka pergi perang untuk apa? Untuk seandainya Allah Subhanahu taala memberikan aku syahid, matinya, kan. Tapi tengok sahabat Nabi SAW, Khalid bin Al-Walid, dia tak mati di medan perang, tapi dia mati di atas katilnya, kan. Itu di situ pun dah ada tanda-tanda kebaikan yang beri oleh Allah Taala. Kenapa dia mati juga dalam perjuangan Islamnya? Itu kita kena faham. Meninggal dunia dalam keadaan melahirkan anak, ini juga di antara disebut oleh daripada hadis riwayat daripada Ibnu Katsir, kan, seorang muslim yang terbunuh dikira sebagai seorang syahid. Kematian akibat wabak taun juga dikira sebagai syahid. Kematian kerana sakit perut juga dikira sebagai seorang syahid. Mati lemas juga sama. Dan seorang wanita yang meninggal dunia kerana melahirkan anaknya dikira sebagai syahid. Meninggal dunia kerana mempertahankan harta dan maruah dirinya. Dia mati kerana apa? Kerana tadi tu dia mati kerana melahirkan anaknya. Sakit perut yang macam mana tu Ustaz? Tanya pula dah. Dikatakan mati syahid tu. Wallahu alam, di sini sebut sakit perut. Kan? Sakit perut yang mungkin membawa kepada kematian seseorang tadi tu. Kanser ke, ataupun yang ada dalam perut dia lah.
disebabkan apa, mungkin dia tersilap makan, keracunan dan sebagainya, membawa kepada kematiannya. Itu disebut oleh dalam hadis Nabi SAW ini secara umumnya saja, kan. Nanti okey, kita akan kalau ada rezeki kita akan kita pecah nanti kita jawab tak. Ini saya baca hadis Nabi SAW ini berkenaan dengan benda ni, kan. Meninggal dunia kerana mempertahankan harta dan maruah diri. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Bagi Nabi SAW sabda, jangan engkau berikan harta kamu. Nabi kata, dia nak ambil, ada orang nak ambil harta aku, tapi Nabi kata jangan bagikan. Bagaimana kalau dia melawanku? Kata Nabi SAW, lawanlah dia. Bila lawankan kamu, maka kamu lawanlah dengan dia. Bagaimana kalau dia membunuh? Kata Nabi SAW, kalau dia membunuh, engkau syahid, kata Nabi. Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Bagi Nabi SAW sabda, dia di neraka. Orang tadi tu dalam neraka. Bukan, maksudnya dia di neraka, bukan engkau dalam neraka. Maksudnya orang yang melawan tadi dengan dia, lalu orang ni, kita ni, saya ni mempertahankan diri saya ni, harta saya ni, saya bunuh orang tu. Maka orang tu dapat, orang yang mati tadi tu dalam neraka. Orang yang hidup, saya ni, saya mempertahankan hak saya, maruah saya, okey lah. Sebab itulah kena betul, kan. Dalam Islam ni ada, kan. Kadang-kadang undang-undang ni dia terbalik, kan. Kan tu saya ingat lagi. Datuk Ismail Kamus ni ada juga cerita, kan. Undang-undang yang salah ya, yang dibuat oleh undang-undang ni, kan, nampak betul tapi salah. Ayatnya apa? Ditembak baru boleh menembak. Mati dululah baru nak hidup, katanya, kan. Itulah. Ditembak dulu, kena tembak dulu baru kita boleh tembak. Sedangkan kita nak jaga diri kita, kena jaga harta kita. Orang tu masuk rumah kita, so kita ada pistol, kita ada senapang, tembaklah, orang tu mati dalam rumah kita. Bukan kita yang kena tangkap, kan. Sebab kita mempertahankan hak kita. Yang itu kena faham. Mati jalan raya adakah tergolong daripada mati syahid? InsyaAllah kalau orang tu daripada kalangan orang-orang yang soleh juga, orang-orang yang baik, insyaAllah. Kan, apa tujuan dia? Contohnya dia nak pergi bekerja, kan. Itu mati syahid lah tu. Dia nak pergi kerja atau dalam bekerja, dia dah dalam bekerja dia tu, kan. Sebab tu definisi mati syahid ini perlu kita perjelaskan. Dan definisi mati itu juga yang dikatakan syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang totally itu syahid dunia akhirat itu yang mati syahid perang fi sabilillah tu, yang tak dimandikan jenazahnya, kan. Dan yang tidak di kapankan dia pakai baju dia basuh balik. Itu sebahagian dari itu yang dihukumkan tentang mati syahid dunia dan akhirat. Adapun mati syahid dunia atau mati syahid akhirat ini, dia perlu dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Yang tetap dia macam penyakit COVID apa semua ni, kan. Di sana ada ketetapan telah ditetapkan oleh para ulama kepada kita tentang orang yang mati ni. Maksudnya kalau kita mati begitu, insya-Allah lah ada yang telah disebut oleh para ulama tadi tentang fatwa telah dikeluarkan. Samalah juga. Kalau kita contohnya saya nak pergi kerja pagi ni, kan, tiba-tiba aksiden, meninggal. Saya nak pergi kerja tu, saya nak cari rezeki untuk saya dan anak-anak saya, isteri saya, lalu saya mati. Maka mati itu juga tergolong daripada mati syahid. Kerana dia apa? Kerana dia fisabilillah, untuk mencari rezeki dia. Lalu Allah sayang dia, Allah ambil dia pada ketika itu. Mati dia, tuan-tuan. Insya-Allah mati dia mati yang baik, kan. Atau kalau dia tak pernah semayang apa semua, itu jangan pertikaikan. Itu saya tidak mempertikaikan benda. Tak semayang, tak apa-apa semua, itu bukan hak kita untuk menetapkan dia itu mati dalam keadaan macam mana, itu bukan kita. Kalau dia tak solat, kalau dia tak pernah tutup aurat apa semua, itu terpulang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fi zimmatillah, berarti Islam kata gitu. Fi zimmatillah, terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menetapkan dia macam mana, kan. Itu nak masukkan dia ke neraka, nak masuk syurga, itu bukan hak saya, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang, kan, memang ada ustaz-ustaz ni, ada ulama kita kata orang ni dalam neraka pun, itu disebut berdasarkan kepada apa kelakuan yang dilakukannya ketika mana dia hidup. Itu kena faham tu. Kadang kita tak faham dekat situ, tuan-tuan perempuan ni ya. Kita ingat sembrono, semua kita pukul rata je. Dalam Islam ni dia ada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Okey, meninggal dalam keadaan kita tadi dah meninggal, dia jaga harta dia tadi, kan. Kemudian ini meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan amal soleh. Bagaimana dia melaksanakan amal soleh dia? Barang siapa yang mengucap la ilallah, ikhlas kerana mencari keridaan Allah SWT, dan diakhiri hayatnya dengan perkara tersebut, nescaya dia akan masuk syurga. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari, dia puasa satu hari,
kerana ingin mencari keridaan Allah Taala dan di akhiri hayatnya dengan perkara tersebut, nescaya dia akan masuk syurga. Dia buat puasa Isnin Khamis sampailah dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia dapat juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahala tadilah kan. Barang siapa yang bersedekah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk syurga. Bila dia buat amal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah kan, banyaklah sekarang ni, terutamanya bulan Ramadan ni ramai orang sedekah, bubur lambuk dan sebagainya apa semua. Terimalah tuan-tuan kan. Saya semalam pun ada je orang bagi, saya pun tak kenal siapa orang yang bagi, anak yang ambil, ada je orang bagi kan. Alhamdulillah, itulah kata kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni pastinya ada keberkatan. Bukan sebab ustaz tak, tapi ada orang nak bagi. Allah kata hantar ke hati dia, tolong bagi benda ni kat orang ni. Dapatlah. Itulah kita kena fikir kebaikan kebajikan tu kan. Tapi kita ni kadang-kadang nak fikir sampai situ susah tuan-tuan ya. Baik. Ini di ujung ni saya akan ceritakan tentang kaifiat sembahyang sembahyang ghaib kan. Sebahagian ulama sebut kalau saya ada baca buku tu kan, kalau ulama ni mati, pemimpin ni mati, dia ada beza sikit tentang solatnya, tapi asasnya sama kan. Okey, kenapa, apa yang membezakannya? Ada yang mengatakan bahawa 5 kali takbir, ada yang mengatakan 7 kali takbir. Wallahu a'lam, itu dalam pendapat dan pandangan para ulama tuan-tuan ya. Tapi kita buat macam biasa. Ini saya nak sebut ni, kita buat macam biasa. Saja aku semayang ke atas ini jenazah ghaib kerana Allah, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Saja aku solat ataupun saja aku sembahyang jenazah ini jenazah ghaib, 4 takbir kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan 4 rakaat, 4 takbir. Okay, bila dia dah ke bumi ni kan, dah ke bumi sekarang, kita bolehlah laksanakan ibadat itu. Kalau katalah sebelum Zuhur ni kan, dia ke bumi pukul 10 ke pukul 11 ke, atau lepas Zuhur ke, so kita asar karang ke ataupun lepas Zuhur ke. Kalau kata pukul 10, masa lepas Zuhur kan, kita boleh buat sembahyang ghaib. Sembahyang ghaib ni boleh kalau seorang ustaz kena 40 orang juga. Sembahyang ghaib ni dia tak sama macam sembahyang mayat kan. Hukum sembahyang mayat tu ada. Sembahyang mayat tu dia mestilah sekurang-kurangnya berapa orang, apa-apa semua dalam mazhab kita. Tapi sembahyang ghaib ni boleh dilaksanakan seorang diri, tak ada masalah apa-apa pun kan. Allahu Akbar, takbir yang pertama, kita baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, takbir yang ketiga, kita baca Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kerana jenazah tok guru kita kan lelaki, so kita bacalah Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh baca yang panjang lagi atau boleh baca hadis itu saja 3 kali. Itu senanglah saya bagi ringkas kan. Tu yang keempat, Allahu Akbar, nak baca doa atau tidak baca doa, itu terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lepas tu kita pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita salam kanan, salam kiri. Sama ada kita nak berdoa, kita nak baca Fatihah, hadiahkan, kita baca qul huwallah, kita baca 3 kali qul huwallah, 7 kali qul huwallah, 10 kali qul huwallah, itu terpulang tuan-tuan. Dan kita berdoakan, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah jenazah ini, mudah-mudahan kau rahmati dan kau berkatilah. Kau rahmati dan berkati serta iringilah rohnya dalam tempat husnul khatimah, masuk dalam golongan orang-orang para salafus soleh. Bukan para-para tu lain. Dalam bahasa kita kalau para-para tu, itu para-para kan, tempat letak pinggan tu, itu para-para, ataupun sun, itu panggil para-para. Para rasul, para nabi, para siddiqin, para salafus soleh. Itu tak apa, kita doakan begitu tuan-tuan ya. Itu dalam doa kita, mudah-mudahanlah Allah Ta'ala merahmati dan juga menurunkan rahmat, mencucuri rohnya kan. Kita sebut begitu dengan apa yang kita doakan ni. Seramai mana yang menyolatkan jenazah ghaib untuk dia, insya-Allah selagi itulah dapat kan. Sebab tu solat ghaib ni ada ulama yang menyebut macam mana solat ghaib ni, adakah pada hari ini je atau bila? Kita bila-bila pun
Bila kita dengar berita tu dah 10 tahun baru kita tahu, oh kawan kita mati, boleh juga kita lakukannya. Ini saya baca kitab lah, okey, kitab yang saya baca tentang kematian-kematian ini dan tentang hukum hakam bersangkutan dengan orang sebut bersangkutan dengan pengurusan jenazah. Okey, kalau andai kata macam mana mewakafkan diri untuk agama, adakah itu dianggap sebagai perjuangan? Untuk macam mana ustaz kita mewakafkan diri kita untuk agama? Okey. Ya, kalau kita mewakafkan diri kita ini untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bantu agama Allah. Okey, contoh ya. Kita tak ada duit. Kita tak ada harta. Kita tak ada kemampuan-kemampuan lain untuk memberi, tapi kita ada idea. Sebagai contoh, kita ada kemampuan kederat. So kita nak ke depan. Saya nak bagi idea macam ni. Itu juga dianggap perjuangan fi sabilillah. Okey. Dia konteks fi sabilillah ni dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah ni luas. Kan sebab tu dah saya nak ngaburkannya susah juga tuan-tuan kan. Bukan apa, sebab buku-buku dia ni banyak buku-buku perjuangan, buku-buku tentang konsep untuk kita mewakafkan diri kita berjalan Allah SWT. Kita mengarang kitab untuk memahamkan masyarakat pun bila kita mati dalam keadaan baik, apa semua ini semua dah ada dah tuan-tuan. Itu juga dianggap fi sabilillah dan sebagainya kan. Itu berjuanglah untuk jalan Allah SWT, kan, insya-Allah ada kita punya pahala sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, berbalik kepada sembahyang ghaib tadi kan. Ada yang bertanya pula, boleh ke kita lakukan? Kita dah 10 tahun dah. Boleh. Ada ulama yang menyebut boleh kita lakukan bila mana kita mendengar sahabat kita dah meninggal, kita buat, tak apa, insya-Allah dikira juga solat ghaibnya. Okey. Biasalah, kadang-kadang kita lepas PKP ni, so contohnya kita nak pergi ziarah kubur tok guru kita ni kan. Okey. Masa kita ziarah tu, boleh ke kita sembahyang ghaib untuk atas kubur tu? Boleh. Kita ada masalah, tak payah buka kasut lah, pakai kasut lah. Kan? Janganlah buka kasut pula. Dia sebab tu batu kadang-kadang sembahyang kita ni pun kita kena orang kata bab sembahyang ni pun sedetail-detailnya ditulis oleh para ulama kepada kita tuan-tuan. Kan? Tuan. Sebab itulah jangan kita tengok satu bab aja. Kadang-kadang kita tengok pada sembahyang mayat ni, contohnya sembahyang mayat ni kita tengok sembahyang mayat yang hadir saja. Kan? Okey, sembahyang mayat yang hadir saja. Itu buat. Baik. Saya tak nak cerita pasal yang bab-bab khilaf, ada orang kata sembahyang hadiah bila dah malam maghrib, lepas maghrib apa semua. Itu ada dalam buku 75 solat sunat tu. Saya terlupa penulisnya. Bukan Dr. Zulkifli Al-Bakri ya. Minta maaf. Itu pun ada juga solat-solat sunat dia tulis. Ada 2 buah buku dia tulis kan. Tapi tak ada termasuk di situ. Ini satu buku. Kulit dia hitam dengan hijau. Saya ada buku tapi saya terlupa pula nak tunjuk kat tuan-tuan. Kan? Itu dalam tu ada apa semua, itu perbahasan yang mungkin kadang-kadang ada disebut oleh para ulama yang mengamalkannya. So kita ni ambil yang mana Ustaz? Kita nak berdasarkan pada hadis yang sahih saja. Kita nak berdasarkan pada pendapat ulama yang sahih saja. Kita nak balik pada Al-Quran dan Sunnah je. Tidak, kita kena fahamkan sana ada disebut oleh para ulama kepada kita yang mempercambahkan ilmu mereka untuk kita di samping pada hadis Nabi sampai Al-Quran, so kita memahamkan benda-benda tadi. Okey, insya-Allah. Akhirnya kita baca dah doa. Okey, kita boleh baca, selalu kita baca doa ni, Allah maktim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Ini kita kena baca kerap tuan-tuan, untuk supaya apa? Supaya kita tidak dimatikan dalam keadaan, kita dimatikan oleh Allah Taala dalam keadaan husnul khatimah, tapi tidak dimatikan dalam keadaan suul khatimah, mati dalam keadaan yang tak baik. Tapi kita minta doa pada Allah Taala, kan? Itu di antara doa-doa yang boleh kita baca. Kemudian ada lagi doa tak? Ada, insya-Allah. Saya titipkan pagi ni ada lagi doa-doa yang disebut Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Okey, satu tadi Allah maktim Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Itu pun juga kita boleh baca. Ya Allah, amin ya. Kita aminkan sama-sama. Ya Allah, perbaikanlah kesudahan segenap urusan kami, serta lindungilah kami daripada kenistaan hidup di dunia dan kesiksaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu di antara doa-doa yang boleh kita titipkan sama-sama pada pagi ini untuk kita amalkan. Insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ini ada sedikit tuan-tuan. Saya dah jumpa dah. Ada orang tanya hari tu berkenaan dengan nak baca doa. Baca doa murah rezeki. Ini pendek je, tak panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran ayat yang pertama surah
Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu boleh kita baca. Kita baca ini, itu yang saya sebut itu, inna fatahna laka fatham mubina, sebanyak kita jadikan dia zikir kepada kita setiap hari sebanyak 300 kali. InsyaAllah lah kita akan dapat manfaatnya sama-sama, kan. Itu tentang murah rezeki. Selain daripada kita dah buat duha, kita dah berdoa pada Allah Ta'ala, kita baca iza ja'a nasrullahi wal fath, kemudian kita baca juga doa inna fatahna laka fatham mubina, untuk kita untuk Allah Ta'ala memurahkan rezeki kita, insya-Allah. Mudah-mudahanlah kesimpulan yang apa perlu saya buatkan pada pagi ini dalam tajuk bab kematian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam golongan para salafus soleh, para salafus soleh, dan juga bagi orang yang rajin, jadi tergolong daripada orang yang rajin melaksanakan ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Ni saya khabar ni, kan. Ni buku Khazinat Al-Insan, Kitab Perubatan Melayu. Khazinatul Insan, Perbendaharaan Manusia. Ni buku dia. Tebal tuan-tuan tengok, kan. Ada berapa hati muka surat. Tengok dulu. Nanti kita bicara, kan. Dia ada sebab seronok tuan-tuan, kita mengubat apa semua ni, kan. Okey. Dia ada semua sini. Ada catatan huruf-huruf pun ada, apa semua, sampai 281 muka surat. Okey. Jenuh bacanya, kan. Dia adalah tulis-tulis ini bab sini. Macam mana kita ni, kan. Ini saya ada buku ni. Ada satu lagi buku yang saya sedang order, iaitu buku Mujarabat Melayu. Belum dapat lagi, insya-Allah lah. Doakan, samping kita berdakwah, menyampaikan ilmu, samping kita membaca Al-Quran, tafsirannya, samping kita baca hadis, mensyarahkan hadisnya daripada ulama-ulama hadis, kita juga ada buat perubatan Islam. Okey, sedikit. Ini ada macam semalam saya kata, ustaz ke mana semalam ya? Saya semalam tuan-tuan, saya pergi ambil kurma. Ini ajwa aliyah, kan. Ajwa aliyah. Ni yang saya ada. Okey, besar tuan-tuan. Itu semalam saya sembang. Ini kalau makan ajwa aliyah ni 7 biji nak elakkan sihir, jenuh. Sihir, jenuh makannya, kata jenuh habisnya besar. Kan. Ini double A yang saya ada, kan. Ini double A yang saya ada. Ini contoh kurma Maryami, untuk berbuka, lembut apa semua, kan. Yang ni juga Syafawi, kan. Syafawi ni bagus juga, besar juga tuan-tuan. Ini double ini BIP saya rasa. Ini BIP, ini juga BIP. Okey. Ini kurma tangkai yang saya ada. Okey, kurma tangkai yang kami ada lah. Insya-Allah boleh open order je. Saya tak ada masalah. Ini open order yang kali dah. Kalau yang ni, kalau siapa nak order ni, mungkin kali yang ketiga dah order. Kali kedua semalam saya pergi ambil, kan. Jumpa juga kawan tu untuk mendapatkan buah kurma. Ini rutab. Rutab ni apa? Rutab ni baguslah. Sebab tu kalau kita nak makan, kita ambil yang lembut dulu. Itu yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah kita makan kurma yang kering. Itu pun Nabi SAW ajar kat kita. Kalau makan kurma kering ni macam mana? Direndam dalam air sejuk dulu, kan. Lepas tu kita tanya pula, boleh ke rendam dengan air Zam-Zam? Boleh aja tuan-tuan, tak ada masalah, kan. Insya-Allah lah kita kongsi sajalah, kan. Ada dah ramai juga yang dalam grup saya ni yang membeli buah kurma ni, kan. Saya bukan menjual dengan keadaan harga yang mahal, tidak. Tapi kita nak rasakan, orang tu boleh rasa ajwa, orang tu boleh rasa Maryami, orang tu boleh rasa kurma tangkai, orang tu boleh rasa rutab. Nanti saya bawakan sukari, kan. Ini order terus daripada Madinah At-Taibah factory, daripada Madinah. Kita order terus sampai kepada kita, insya-Allah lah. Mudah-mudahan lah, ada berkatnya kita berbuka puasa dengan buah tamar tadi, insya-Allah. Itu sedikit iklan di ujung ni, kan. Nanti saya akan sebut lagi tentang bab perubatan Islam ini. Saya akan bawa produk-produk Islam lah. Tapi saya nak sebut kat tuan-tuan, jangan lupa jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalkan apa saya sebut tadi. Di samping kita dah sembahyang subuh nak pergi kerja tu, kita niatkan, ya Allah, aku cari rezeki aku, ya Allah, permudahkan dan murahkan rezekiku. Kita baca apa doa dia? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Kemudian kita zikirkan inna fatahna laka fatham mubina. Okey, sebanyak berapa kali? Inna fatahna laka fatham mubina, sebanyak 300 kali. Naiklah motor tu terus pergilah sambil kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Doa ni doa kematian tadi tu, mati dalam baik. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. InsyaAllah lah. Nak nombor telefon, okey, 012 okey, 012 507 6945. Mungkin saya tak angkat telefon tuan-tuan, tapi boleh WhatsApp saja. Kenapa saya tak angkat telefon? Kadang-kadang orang call tu, saya malas lah, kerana scammer lah apa sebagainya, nak tunjuk insurans lah apa semua. Satu, kadang-kadang saya ada saya punya saya tengah buat kerja ke apa semua, saya tak sempat nak menjawab angkat telefon tadi tu, nak mengangkat telefon tuan-tuan tu. Tapi tuan-tuan boleh call, boleh WhatsApp dengan saya, insya-Allah saya berjawab. Wallahu a'lam. Esok insya-Allah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan ada keberkatan daripada Allah Ta'ala perkongsian kita pada pagi ini, dan sama-sama akhiri kita doakan agar Tuan Guru kita, Merabi Ummah kita mendapat rahmat di sisi Allah Ta'ala, rohnya kan, dan mendapat hidup dengan para salafus soleh, ditempatkan dalam syurga Jannatul Firdaus insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Khusus kepada almarhum Tuan Guru kami Datuk Ismail Kamus. Mudah-mudahan Allah, ya Allah, Engkau rahmatilah rohnya, tempatkanlah dia dalam golongan para salafus salih, masuklah dalam syurga Jannatul Firdaus. Kami menyaksikan kebaikannya ya Allah, kami menyaksikan kebaikannya ya Allah, kami menyaksikan kebaikannya ya Allah. Kami pernah menuntut ilmu dengannya ya Allah. Dengan sebab itu Kau turunkanlah rahmat kepadanya ya Allah. Kau berilah kebaikan untuknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah Tuhan kami, berilah kenikmatan dan keberkatan dalam hidup kami ya Allah, dalam untuk mencapai ilmu pengetahuan kepada kami Allah, dengan perkongsian setiap hari ini ya Allah, menjadikan kami ini insan yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami ya Allah, dunia dan juga akhirat nanti ya, dunia dan juga akhirat kami ya Allah. Allahumma khtimna ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.